Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan berkenaan dengan STEM. Secara akronimnya, STEM ni adalah Science, Teknologi, Engineering dan juga Matematik. STEM diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan 3 pendekatan. Yang pertama sebagai STEM sebagai bidang pembelajaran, yang kedua STEM sebagai mata pelajaran, pakej mata pelajaran, yang ketiga adalah STEM sebagai pendekatan PNP. STEM ada, sebelum saya meneruskan berkenaan dengan tajuk STEM ini, suka untuk saya membawakan kajian berkenaan dengan STEM. Menurut kajian yang saya perolehi daripada Mestek, mereka mendapati hampir 70% daripada pelajar di Kuala Lumpur menunjukkan minat yang rendah dalam subjek STEM kerana pengajarannya terlalu bersifat teori. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan iaitu mereka melaksanakan STEM for All untuk memastikan pembelajaran STEM berbentuk uji kaji dan bermakna kepada semua pelajar. Langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, STEM for All ini adalah memberi maksud ataupun memberi makna STEM sebagai pakej mata pelajaran. Ini bermaksud seperti mana yang kita fahami, STEM ini terbahagi, aliran di sekolah terbahagi kepada beberapa aliran. Yang saya tekankan di sini adalah satu aliran sains dan juga aliran sastra. Pelajar aliran sastra mereka mengambil subjek sastra. Pelajar aliran sains mereka mengambil subjek sains. Tetapi apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ini satu langkah yang bijak kerana STEM for All ini membuka ruang kepada semua pelajar, tidak kira mana-mana aliran, iaitu untuk mengambil subjek sains berdasarkan kepada kecenderungan mereka. Maksudnya sekiranya mereka mempunyai minat dan juga kemampuan untuk mengambil sesuatu subjek, satu subjek sains dan teknologi, mereka diberikan ruang yang luas untuk mereka mengaplikasikan ataupun mengaplikasikan minat mereka di dalam subjek sains. Sebenarnya ini satu langkah yang baik untuk mengatasi masalah negara yang mungkin pada suatu masa nanti akan kekurangan mereka-mereka yang menceburi minat di dalam pekerjaan di dalam sains dan juga teknologi. Hal ini ataupun isu ini sebenarnya rasional kerana ada kajian yang mana menunjukkan permintaan kepada pekerjaan berkaitan dengan STEM itu meningkat. Tetapi pada bahagian pembekalan agak membimbangkan kerana bilangan murid yang mengambil subjek STEM jatuh kepada 48% pada tahun 2012 dan 44% pada tahun 2018. Ini sebenarnya angka yang merisaukan kerana negara kemungkinan akan berdepan dengan kekurangan bakat dalam industri yang berkaitan dengan STEM dan semestinya akan mengganggu cita-cita pertumbuhan ekonomi negara kerana kita kekurangan sumber ataupun tenaga mereka yang mahir di dalam sains dan juga teknologi. Langkah kerajaan iaitu langkah kerajaan untuk memastikan STEM ini boleh diceburui ataupun diambil oleh pelajar-pelajar daripada aliran sastra, agama dan juga aliran yang lain, satu langkah yang agak positif ataupun agak baik yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Baik. Yang seterusnya, amalan STEM ataupun pembudayaan amalan STEM terbahagi kepada 3 elemen yang mana dirangka oleh pihak kerajaan, oleh pihak kementerian, iaitu yang pertama kehidupan harian, yang kedua adalah alam sekitar, masyarakat tempatan dan juga global. PNP STEM merangkumi 3 perkara. Yang pertama, pengetahuan. Pelajar itu mengetahui pengetahuan. Kita faham, pelajar mengetahui pengetahuan.
Pelajar seperti mana menurut kajian tu tadi, pelajar tidak minat kepada subjek STEM kerana berbentuk teori, iaitu pengetahuan kita sebut sebagai teori. Tetapi PNP STEM yang digubal adalah termasuk juga adalah kemahiran, iaitu pelajar mampu untuk mengaplikasi ataupun kita sebutkan sebagai psikomotor. Yang seterusnya adalah nilai. Ini adalah nilai. Saya bagi contoh, dalam kehidupan seharian manusia sentiasa mempunyai masalah, dan masalah manusia itu perlu diatasi dengan membuat inovasi yang baru, bagi menyelesaikan masalah manusia dan juga bagi menyelesaikan keperluan seharian manusia. Begitu juga dengan alam sekitar. Kita sekarang ini sedang bergerak ke arah green technology. Sebagai contoh, kita memerlukan idea ataupun inovasi-inovasi bagi menggantikan tenaga-tenaga yang bersifat semakin habis kepada tenaga yang bersifat lebih kepada alam sekitar. Ini merupakan perlu kepada teknologi ataupun inovasi di dalam pembuatan. Masyarakat tempatan juga global. Yang ini kita sebut sebagai masyarakat untuk menghubungkan masyarakat manusia mula mencipta pelbagai aplikasi, berbagai peralatan untuk kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dalam waktu jangka yang singkat. Ini semuanya adalah teknologi. Hasil daripada masalah-masalah ini semua akan melahirkan pembudayaan di dalam masyarakat. Yang seterusnya ada elemen STEM dalam kurikulum. Dalam kurikulum, untuk menggubal suatu kurikulum, ini merangkumi kepada 3 elemen itu tadi: pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Yang seterusnya saya teruskan dengan iaitu pengetahuan STEM. Ini STEM bukan sekadar apa yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Yang saya faham adalah STEM bukan dibangunkan hanya sekadar pelajar itu tahu dan juga tahu berkenaan dengan teori, tetapi STEM juga melibatkan kepada kemahiran. Pelajar-pelajar dinilai berdasarkan kepada aktiviti, projek dan tugasan yang dihasratkan dalam kurikulum. Di dalam kurikulum semua mata pelajaran STEM, dan pelajar-pelajar ini kita nilai berdasarkan kepada projek yang mereka laksanakan. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat baik, kerana pelajar boleh mengaplikasikan kemahiran ataupun pengetahuan yang mereka pelajari di dalam kelas. Yang seterusnya adalah etika dan juga nilai dan juga etika dalam STEM. Saya tak mau baca ni, semua apa yang saya faham adalah kita tahu berkenaan dengan pelbagai teknologi baru dan juga pelbagai inovasi yang ada di dalam dunia teknologi sekarang. Tetapi sekadar kita mencipta ataupun melahirkan pelajar yang tahu mengaplikasi teknologi. Pelajar ini tahu menggunakan teknologi, tetapi mereka ini harus juga diajar dengan nilai dan juga etika ataupun moral, bagaimana cara menggunakan teknologi. Ini sangat penting kerana teknologi ini kalau sekiranya disalahguna akan menghasilkan seorang manusia ataupun seorang yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknologi. Yang seterusnya saya teruskan dengan pelaksanaan STEM. Pendidikan STEM adalah pendidikan sepanjang hayat, iaitu teknologi ini bukan kita guna sekali, tetapi kita guna sepanjang hayat kita. Maksudnya teknologi ini dia sentiasa berkembang dan juga sentiasa perlukan kepada idea-idea dan juga inovasi yang baru. Ini penting bagi kita melahirkan seorang pelajar ataupun seorang sumber-sumber manusia yang ada di negara kita, mereka yang boleh mengintegrasikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik secara formal berdasarkan kepada kurikulum. Di samping itu, antara idea yang baik juga adalah kita membuka ruang kepada mereka yang bukan aliran sains untuk mengambil subjek-subjek sains. Ini sebenarnya satu langkah yang proaktif, kerana kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang kalis masa hadapan. Apa yang dimaksudkan dengan kalis masa hadapan? Iaitu pelajar yang
bukan sahaja mahir di dalam bidangnya, tetapi pelajar yang boleh mengaplikasikan ataupun pelajar yang tahu berkenaan dengan teknologi, dan mereka juga boleh menceburi bidang-bidang sains di dalam bidang-bidang sains sekiranya mereka mempunyai kecenderungan ataupun minat di dalam subjek sains, walaupun subjek sains itu bukan major di dalam aliran mereka semasa mereka bersekolah menengah. Ini adalah pendidikan awal, iaitu pada peringkat awal kita memupuk dan juga menginspirasikan murid. Sebagai contoh, pelajar-pelajar sekolah prasekolah kita tunjuk berkenaan dengan kapal terbang. Kita menginspirasikan bagaimana kapal terbang itu boleh terbang, dan seterusnya. Peringkat yang terakhir sekali adalah peringkat kedua, dan juga yang terakhir sekali adalah tertiari, iaitu mencabar dan juga bersedia untuk mereka cipta. Dan seterusnya, peringkat industri dan juga komuniti, kita melahirkan pelajar yang mana boleh boleh mereka cipta dan memenuhi keperluan industri yang strategik, industri sains dan juga teknologi. Yang seterusnya adalah ciri-ciri PMP. Semua ni saya telah sebutkan secara praktikal dan juga secara teorinya sebentar tadi, dan saya teruskan pembentangan kepada sahabat saya Salwa dan juga Ustazah Syuhada. Jadi saya teruskan dengan pembentangan mereka. Terima kasih.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan. Saya akan sambung tentang TVET. Apa itu TVET? Okey, TVET ialah singkatan daripada Technical and Vocational Education Training. Okey, TVET ialah merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Okey, TVET juga adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Okey, ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang yang tertentu. Okey, jadi TVET ini merupakan proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan seperti kemahiran teknologi dan psikomotor. Okey, skop TVET juga perlu berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf. Okey, yang diiktiraf itu dengan penekanan kepada komponen praktikal kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Okey, seterusnya, tujuan TVET diperkenalkan. Apakah tujuan TVET diperkenalkan? Okey, tujuan TVET diperkenalkan adalah bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi selaras dengan globalisasi ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Okey, TVET juga dengan mengupayakan pendekatan yang diterajui industri adalah penting untuk menyediakan modal insan yang berkemahiran, iaitu yang diperlukan di industri, terutama untuk menyokong peralihan sektor ekonomi ke arah aktiviti berasaskan pengetahuan. Okey, seterusnya, apakah agensi dan institusi yang terlibat dengan TVET? Okey, dua institusi TVET awam telah ditubuhkan pada tahun 1964 untuk menyediakan latihan kemahiran belia, iaitu pertama, Institut Kemahiran Belia dan Negara IKBN Dusun Tua, dan yang kedua, Institut Latihan Perindustrian ILP Kuala Lumpur. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah membentangkan bahagian-bahagian mereka. Sekarang saya akan membentangkan tugasan saya, bahagian saya yang mana bertajuk kumpulan atau tumpuan sasaran TVET. Okey, tengok ya. Secara umumnya, terdapat dua laluan untuk memasuki bidang TVET, iaitu menerusi sijil SPM, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia, iaitu SPM, atau pentaksiran tingkatan 3, iaitu PT3. Lepasan SPM berpeluang untuk melanjutkan pelajaran sama ada dalam bidang sijil ataupun diploma dalam program TVET yang berkemahiran tinggi. Selain itu, bagi pelajar yang kurang kecenderungan dalam akademik dan remaja di luar sistem pendidikan, terdapat juga program khas sijil dan sistem latihan dual nasional. Bermaksud TVET ini adalah satu bentuk cara untuk pelajar jika mereka tidak layak atau tidak mempunyai pendidikan yang tinggi untuk melanjutkan di pelajaran mereka ke universiti atau pendidikan lebih tinggi, mereka juga berpeluang untuk mencapai cita-cita mereka melalui kemahiran.
Okey. Kita tengok pada seterusnya. Kita tengok kepada syarat kelayakan kemasukan TVET atau kemahiran ini. Yang pertama, pelajar tersebut mestilah warga negara Malaysia. Jika bukan warga negara Malaysia, boleh juga berdaftar di pusat pertauliah antarabangsa, itu program dan pusat yang ditauliahkan. Dan pusat tauliah ini amatlah terhad. Okey. Selain itu, seseorang itu mestilah sihat tubuh badannya. Kalau sakit, tidak dibenarkan untuk mengambil kemahiran ini. Okey, tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang menghadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali sepanjang kursus. Ini kerana kemahiran ini memerlukan pergerakan anggota, yang mana kecacatan anggota badan tidak diterima kerana kemahiran ini, seperti yang kita tahu, kemahiran ini melibatkan anggota-anggota luaran seperti tangan, kaki, semuanya lah, serta pendengaran, penglihatan. Jadi pelajar-pelajar yang tidak sihat tubuh badan, contohnya mempunyai penyakit kronik atau penyakit-penyakit keturunan, tidak dibenarkan mengambil bidang kemahiran ini. Okey, kita tengok seterusnya. Syarat kemasukan TVET, tidak rabun atau buta warna. Ini adalah kerana jika sesuatu bidang kemahiran itu yang melibatkan penglihatan, jika penglihatan pelajar itu kabur atau buta warna, ini akan menyukarkan mereka untuk membuat kerja pada masa akan datang. Contohnya bidang, jika kita tengok pada kalau kemahiran bertukang, contohnya bertukang. Kalau seseorang pelajar itu mempunyai masalah penglihatan yang kabur dan memerlukan kerja itu memerlukan pergerakan anggota seperti tangan dan mata, okey, beliau tidak akan dapat bekerja dengan baik. Okay, seterusnya, ada kemahiran asas membaca, mengira dan menulis. Ini adalah basic bagi seorang pelajar lah, sama ada yang berkemahiran ataupun tidak. Seterusnya, tiada masalah mental. Ini kerana kemahiran bidang TVET ni dia memerlukan seseorang yang tidak terjejas, maksudnya boleh handle sesuatu pekerjaan itu dengan baik. Kalau dia boleh buat, kalau contohnya dia tidak stres, atau jika diberi sesuatu pekerjaan yang berat. Okey, seterusnya, syarat kelayakan kemasukan ini adalah berminat dengan program di pohon. Ini adalah penting ya. Kalau mereka tidak berminat, mereka tidak dapat menumpukan, tidak fokus kepada mata pelajaran yang diambil. Tapi pada zaman sekarang, jika dilihat, pelajar-pelajar sekarang memang cenderung ke arah kemahiran. Jadi kebanyakannya, jika kita lihat, memang berminatlah, tambah-tambah lelaki lah, berminat dengan program yang di pohon. Okey, seterusnya, apakah jaminan graduan TVET ni? Bila dia keluar, dia jadi apa? Okey, bidang TVET ni menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan gaji yang lumayan. Jika kita lihat pada hari ini, kemahiran komputer, kemahiran bertukang, banyaklah kemahiran pada zaman-zaman sekarang yang diperlukan. Kemahiran di sosial media kan, terlalu banyak zaman sekarang. Jadi kalau mereka mempunyai kemahiran seperti yang dinyatakan, mereka akan senang mendapat peluang pekerjaan. Ini tak bermaksud kalau jadi guru kan tak bekerja, tak macam tu. Tapi tak lumayan. Tapi nak cakapnya
luang bidang pekerjaan lagi luas bila melibatkan kemahiran. Okey, seterusnya menawarkan kemahiran dalam bidang industri. Biasanya kalau kemahiran ni banyak dalam bidang industri lah. Biasanya kilang kan. Okey, graduan TVET mempunyai peluang yang menguntungkan kerana negara memerlukan ramai tenaga mahir yang menjadi rebutan banyak syarikat pada masa kini. Okey, pencapaian akademik amatlah diperlukan. Namun kemahiran ni banyak, sama ada kemahiran soft skill ataupun kemahiran tenaga. Tenaga yang jika kita lihat pada hari ini, syarikat-syarikat di luar sana amatlah memerlukan tenaga mahir yang dari kalangan muda. Gitu ya. Okey. Kalau kita tak ada kemahiran-kemahiran tu, peluang nak dapatkan pekerjaan tu susah. Ya, dan dengan banyak pengalamannya. Okey. Seterusnya mencipta peluang pekerjaan baru dengan kemahiran yang sedia ada. Graduan TVET berpeluang menjadi usahawan dengan kemahiran tambahan yang sedia ada. Okey, ini bermaksud pelajar-pelajar TVET ni dia menggunakan ilmu yang mereka ada dengan kemahiran-kemahiran yang mereka pelajari sebelum ni. Jadi, mereka boleh menggunakan peluang ini dengan berniaga, membuat duit atau menjadi bos kepada sesuatu pekerjaan tu. Okey. Seterusnya, keistimewaan yang diperoleh daripada TVET. Dia lebih kurang macam jaminan kerja lah, tapi apakah keistimewaannya? Okey, lulusan program TVET mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding lulusan program akademik. Ini tidak dinafikan seperti yang dinyatakan tadi. Kebanyakan sekarang di luar sana lah, selain daripada berpendidikan, selain daripada jadi doktor, cikgu kan, di luar sana terdapat pelbagai pekerjaan yang pelajar sekarang boleh pelajari, boleh timba pengalaman. Okey, jika lihat pada kemahiran, jika kita tidak dinafikanlah kejayaan di peringkat akademik itu penting, tapi dari segi kemahiran kita juga perlu ada untuk melengkapkan sesuatu pekerjaan itu. Okey, contohnya, contoh saya ambil dalam bidang IT lah. Okey, zaman sekarang kita teramatlah bergantung kepada dunia internet, dunia moden, seperti yang menunjukkan alat telekomunikasi semua kan, media massa semua. Jadi yang mempunyai kemahiran dalam bidang komputer kan, pembuatan laptop yang kita guna sekarang, phone, telefon. Jika tidak ada mereka-mereka ini yang membuat, kita tidak dapat menggunakannya. Itulah maksudnya. Okey, kelebihan ini berpotensi untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menarik minat majikan untuk menawarkan pekerjaan kepada lulusan TVET. Betul. Di samping kelebihan ini untuk pelajar, ia juga dapat menarik majikan dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada semua orang yang tidak mampu untuk mencapai kelayakan dalam bidang akademik. Jadi ini adalah peluang kepada pelajar untuk membina atau meningkatkan masa depan mereka. Okey. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET kini bukan lagi pengajian kelas kedua bagi mereka yang tercicir atau kurang cemerlang. Sebaliknya, ia berupaya menyumbang tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang-bidang baru yang penting dalam pembangunan serta kemajuan negara. Ia dapat dicapai melalui penubuhan Badan Koordinasi TVET Kerajaan Industri GITC yang diperakui Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET hari ini.
Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata badan yang diterajui industri itu akan terbabit secara langsung dalam pembangunan modal insan TVET negara khususnya berkaitan keperluan kemahiran dan tenaga kerja. Jelasnya keanggotaan GITC terdiri daripada 12 persatuan berdasarkan sektor industri yang bersetuju berganding bahu menjayakan agenda TVET negara. Perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat dipengerusikannya secara telesidang dan dihadiri 13 menteri, tokoh industri termasuk dari Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, ahli akademik dan wakil pelajar. Mesyuarat sama turut bersetuju dengan pelaksanaan hub kerjasama TVET membabitkan 11 kementerian. Hub yang diselaraskan Kementerian Pengajian Tinggi KPT itu bakal menjadi platform kolaborasi strategi kepakaran, peralatan dan teknologi antara pusat kecemerlangan dengan institusi TVET, pihak berkuasa wilayah ekonomi dan industri. 12 hub telah dikenal pasti termasuk automotif, marin, aeroangkasa, robotik, rel, telekomunikasi, hospitality dan pelancongan serta teknologi makanan. Melalui pendekatan itu, lepasan TVET mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi ketika ini. Menerusi pendigitalan pendidikan negara turut menjamin pembangunan modal insan berkualiti dengan pengetahuan dan kemahiran terkini.